Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghaladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala yang dulu segatkan kita daripada api neraka dengan bahawa Dia tentukan kita datang ke rumahnya. Ialah bila datang sama-sama kita dapat mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini di antara asbab ialah nak segatkan diri dan keluarga daripada api neraka, antaranya solat, sembahyang. Bagaimanakah sembahyang yang boleh mengikatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat pada malam ini sebagaimana musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi kitabul amin, dia nakal hadis dan riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Ubadah bin As-Samit, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 sembahyang ini, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, 5 sembahyang ini difardukan Allah Ta'ala, difardu akan segala hamba, yakni hamba-hamba mukallaf. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia dengan sembahyang ini sempurna, mendatang itu dengan sempurna dan tiada dikurangkan haknya, hak sembahyang, hak yang mengurangkan dia kan hak tu adalah baginya pada Allah, di sisi Allah janjiannya bahawa memasukkan dia kan segala hamba atau kan barang siapa itu ke dalam syurga. Malam ni kita belajar, kita muzakarah tentang hadis. Tapi hadis berkaitan dengan ahkam, panggil hadis ahkam berkait dengan sembahyang. Maklum bagi kita ialah sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit ini, sahabat yang jalil, sahabat yang mulia, yang bangsa Ansar, dia orang Madinah, dan yang bangsanya Khuzraji, bukan Aus, Khuzraji. Ibn Samit ini ialah sahabat yang mulia, yang bangsa Ansar, bangsa Madinah, lagi pula bangsa Khuzraj. Dan sahabat ini ialah dia pernah menyertai dengan Nabi 2 bai'ah dan pernah menyertai dengan Nabi tentang perang Badar. Sahabat ini hebat. Dan selepas dari perang Badar, dia tidak pernah meninggalkan tentang peperangan, serta selalu dia, sahabat ini, Ubadah bin Samit ini. Sehingga dia ini hebatnya, antaranya orang-orang sahabat yang berada dengan Nabi, dan dia ialah orang yang menghimpunkan Al-Quran pada masa Nabi. Antara salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi ialah Ubadah bin As-Samit. Dan pada masa itu juga ialah iaitu negeri Syam memerlukan kepada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran kepada ahlinya. Maka salah satu daripada guru yang telah mengutuskan oleh Rasulullah SAW kepada Syam, yakni Palestin, maka dia adalah antara ialah Ubadah bin Samit ini. Dan dia menetap di sana, musafir daripada Madinah pergi kepada Palestin
dan dia bertugas di Ramallah. Bukan Gaza, bukan Gaza. Gaza tempat Imam Syafi'i kita lahir di Ramallah. Dia bertugas di sana, mengajar Quran di sana. Akhirnya dia meninggal di sana. Ubadah ini meninggal di sana pada tahun 34 Hijrah. Dia meninggal di sana 34 Hijrah. Ini setengah kata kidah. Dia khilaf tentang ahli sejarah. Kata setengah pendapat ulama seperti mana Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah dia, ialah dia ini mati di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Bukan di Ramallah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia meninggal di Ramallah pada tahun 34 Hijrah. Lebih kurang sejarah dia. Kemudian dia salah satu daripada riwayat hadis banyak juga. Orang rawi hadis banyak. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Tapi hadis ini tak ada. Dalam Muslim tak ada. Bukhari tak ada. Ada baca. Adanya ialah dalam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Nasa'i dan Baihaqi. Hadis ini. Tapi semua sahih. Hadis sahih. Mana dia cerita sebenarnya Nabi SAW 5 sembahyang ini difardukan oleh Allah akan segala hamba, yakni atas segala hamba. Jadi maklum, setiap perkara yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadat ataupun bentuk lain daripada ibadat duniawi, umpama tak sunyi daripada rahsia-rahsia yang ada yang tertutup. Tapi rahsia itu ialah kembali kepada manusia sendiri. Seperti mana kita pernah dengar yang nak masuk ni 2 bulan lagi lebih kurang 2 bulan 3 bulan lagi ni kita pernah dengar antara rahsia-rahsia Allah fardukan puasa, la'allakum tattaqun. La'allakum, kerana adalah kamu itu jadi dapatkan sifat takwa antaranya. Tapi takwa itu sebagai nombor 1. Kalau sembahyang pun takwa. Hasilnya setiap benda perbuatan Allah, fardu Allah, ialah bukan sia-sia. Hanya ada rahsia tertentu untuk manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Maka di antara ulama cek ali antaranya. Antara ialah Allah Subhanahu wa taala fardukan sembahyang di atas hamba. Melaluinya ialah Nabi SAW direct dengan Allah. Maka antaranya sifat manusia ini ialah sifat yang Allah jadikan dia dengan keadaan lemah. Lemah segala-gala. Seperti mana Allah cerita dalam surah Nisa, khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia dengan keadaan lemah. Nak fikir tak boleh, nak duduk macam tu tak boleh. Malah manusia ini dijadikan gelah besar. Tak lepas dah. Innal insana khuliqa haluna. Gelah besar. Apabila timpa kejahatan, maka dia sibuk. Bila timpa kebaikan, dia sayang, tak bagi. Illa kecualinya il-musallin alladina hum fi salatihim daim. Orang sentiasa sembahyang. Maka orang sembahyang ini orang yang benar. Antara rahsia-rahsia sembahyang ialah nak menguat balik. Dah lemah nak kuat balik. Bila kuat apa kuat? Kalau rumah, contoh rumah yang paling kuat ialah tiang yang besar. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Bila tiang kuat, maka rumah pun akan kuat. Rahsia itu antaranya fardu sembahyang. Nak bagi kuat, nak bagi tenang, nak baginya hati kita itu tamakninah tenang, maka antaranya sembahyang. Ada bergeluh besar sembahyang. Illal musallin alladziina hum fi salatihim daim. Ala salatihim daim. Di atas sembahyang itu sentiasa. Maka tetap hatinya. Tetap hati inilah. Maka orang sembahyang memang tetap hati. Tapi sembahyang yang mana? Lagi akan datangnya kita. Lalu tu dia sambung balik. Bila fardu, maka barang siapa mendatangkan dengan dia, siapa mengerjakan, menunaikan, mendirikan sembahyang itu sempurna.
Apa sempurna ni? Sempurna kita nak ingat kata rukun syarat biasa. Hak tu sempurna dah. Tapi sempurna dalam hadis ini maksudnya 3 kata ulama. Ialah syarat sempurna, rukun sempurna dan adab-adab. Adab. Kita kata, kita contoh. Kita baca rukun. Rukun sembahyang antaranya Fatihah. Fatihah kalau kita baca wasat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sah tak sembahyang? Sah. Sah sembahyang. Kalau tidak tercacat. Tapi adab tak ada. Kalau baca Quran itu tertib. Wakaf tu elok lagi. Wakaf elok lagi. Kita perlu adab. Ada satu hadis, tapi hadis tu hadis ahad. Hadis ahad banyak juga orang sini bawa. Dalam mazhab kita hadis ahad ni tak boleh buat hujah. Bolehlah kita nak buat ahad, nak buat hujah tak boleh. Seperti mana terdapat dalam Iqna. Mana? Dia kata eloknya baca wasal antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca sini bawah. Tapi hadis ahad. Hadis ahad ini bagi Imam Ahmad bin Hanbal dia boleh hujah. Tapi Imam Syafi'i dia tak boleh. Maka yang eloknya baca wakaf. Baca wakaf. Itu sebab apa? Adab sembahyang. Ini kata sempurna. Barang siapa mendatangkan dengan dia dengan sembahyang sempurna. Syarat pun sempurna, rukun pun sempurna, dan rukun syarat bagi rukun pun sempurna, dan adab sempurna. Saya contoh satu lagi. Sekiranya kita sembahyang, ketika kita nak takbir intiqalat umpama, setengah hak tak rajin, bukan malah tak rajin, tak angkat tangan, setengah tak puas sah nak sembahyang dia. Sah. Jimat dia juga akad juga setengah, tapi tak sampai di telinga kita ni. Tak sampai. Hanya takbiratul ihram saja sampai. Tapi takbir intiqalat tak sampai. Sah tak sembahyang? Sah. Tapi ada. Ada tak ada. Makruh. Makruh. Ada tak ada. Maka tak masuklah sempurna. Sempurna hanya syarat dan rukun. Bila tak sempurna, maka tahta masyiatillah. Allah nak bagi banyak dan bagi sedikit hak dia. Tapi kalau orang buat sempurna, lalu tu dia kata sini sempurna dan tiada dikurangkan haknya, hak sembahyang. Sembahyang dia nak juga hak dia. Kewajipan dia. Hak sunat dia nak. Seperti mana murid dengan guru. Murid dia nak juga hak dia kepada guru. Guru nak juga hak murid. Masing-masing. No, sembahyang pun ada hak. Sebab apa? Sembahyang ni hak Allah. Sembahyang tu hak Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wasiat ketika dia hampir mati, ketika dia ada di atas hamparan nak mati, wasiat yang 10 ialah ata'u haqqillah. Berilah hak Allah. Cukup hak Allah. Pada hak Allah ni sembahyang. Maka sembahyang itu hak Allah. Bila hak Allah, maka siapa yang sempurnakan hak Allah, tiada mengurangkan haknya, hak solat hak Allah. Hak itu yang mengurangkan dia kan hak adalah bagi barang siapa tadi pada Allah, di sisi Allah janjiannya. Jadi Allah janji bahawa memasukkan dia kan barang siapa ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab apa orang yang dapat sempurna sembahyang masuk syurga? Kerana orang sempurna sembahyang ini masuk di dalam solihat. Ibarat apa amalan yang bagus. Bila amalan itu bagus, masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu mendengar, iaitu innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika
sampai akhir. Dimakian juga dalam satu sejarah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Di situ. Kalau amal saleh, maka orang sempurna ni orang amal yang salihah. Dan orang ni orang yang tak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, masuk dalam itu. Sebab itu contoh. Dan barang siapa meninggalkan dia, siapa yang tinggal sembahyang dalam arah, tak ada orang ni meninggal ni, tapi musallih dia terjemah meninggal. Dan arah dia kata lam ya'ti bihinna. Dan arah lah dia. Lam ya'ti. Maka lam ya'ti ini, dia buat ini dengan lam. Mana tak pernah sembahyang, dia pun meninggal. Meninggal. Dan barang siapa meninggalkan dia dengan bahawa tidak pernah kerja, hidup dia tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang, dan meringankan dia ke sembahyang, dengan hak sembahyang. Kalau dia sembahyang, ni dia sembahyang, tapi buat main-main. Orang suruh angkat tangan sampai telinga, dia tak. Orang suruh baca Fatihah bagi elok, dia tak elok. Orang kata alhamdulillah, alhamdulillah. Tak. Orang kata siratal ladzina an'amta alaihim. Tak elok. Nak elok macam mana nak elok? Elok nak mengadap je tinggal elok. Mengadap gambar tak elok juga, mengadap sorang sama sorang itu elok lagi. Kalau dia mengaji teori je ni, praktikal tak ada. Praktikal tak ramai dah ni. Praktikal 3 orang yang belum ramai, tapi dengan 3 orang. Praktikal. Sebab baca Quran ni, 2 maklum lah kan. Untuk 2